ini memang hak semua masyarakat lah Rina kan? Ya, setuju. Dan pastinya bila menyentuh tentang hak, kita nak bercakap tentang hak asasi manusia yang perlu dilindungi adalah untuk mendapat akses persekitaran yang bersih, segar dan juga lestari. Tapi hakikatnya, bila kita berada di tempat awam, ada dalam kalangan individu ataupun masyarakat yang mempunyai tabiat merokok ini, kadang-kadang tidak mengindahkan dari segi perasaan dan juga keprihatinan mereka terhadap mereka yang tidak merokok. Jadi kepada rakan-rakan kita yang mungkin merokok di luar sana, ini bukan nak mencari salah, tapi untuk pemahaman dengan lebih lanjut lah berkenaan dengan hak kita semua ni lah. Untuk itu kita nak bersama dengan Encik Wan Azrin Izani Wan Muhammad Zain, Ketua Penolong Pengarah Cawangan Mobilisasi Komuniti Bahagian Pendidikan Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia bersama kita pada pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Rina dengan Hanif. Selamat pagi. Baik, Cik Azrin, boleh kita panggil Cik Azrin? Boleh, tidak ada masalah. Ini menyentuh tentang hak kita sebagai masyarakat untuk mendapatkan udara yang bersih. Dan ini ada perkaitannya dengan sekelompok ataupun sebilangan individu yang menjadi perokok tegar ini. Dan kita difahamkan sebelum ini, beberapa tahun yang lalu sudah pun diwartakan berkenaan dengan peraturan ataupun kawasan larangan tidak boleh merokok, terutamanya di premis makanan. Namun saya percaya bukan saja pengalaman saya, Hanif juga dan mungkin penonton Malaysia hari ini, seolah-olah ia tidak diendahkan lagi, seolah-olah telah berkubur peraturan tersebut. Bagaimana situasinya? Adakah sikap kita sendiri ataupun bagaimana, Cik Azrin? Okey. Terima kasih pada Rina dan Hanif. Soalan yang saya rasa cukup jackpot lah begini kan. Tapi saya akan fokus lebih kepada, kita melihat di bahagian pendidikan kesihatan, aspek penguasaan ni is the last resort sebenarnya. Dalam kita ni. Tapi kalau saya boleh menggunakan satu analogi, kalau kita melihat peraturan jalan raya, pemakaian topi keledar ataupun tali pinggang, benda ni telah pun dikuatkuasakan sejak sekian lama. Kita punya topi keledar sejak tahun 1969. Tapi masih ada mereka yang menunggang motosikal dan tidak mengenakan helmet dengan betul. So, kalau kita relate dengan situasi merokok, peraturan larangan merokok di tempat makan ni sejak tahun 2020 lebih kurang, ataupun 2019. Tapi kita melihat seperti mana kata Rina dan Hanif tadi, masih ada lagi mereka segelintir. Bila kita sebut segelintir, perokok di Malaysia ni mengikut data daripada National Health and Mobility Survey tahun 2019 cuma ada 21% saja lebih kurang. 21%. Tetapi yang majoriti kita adalah bukan perokok. So bila berbalik pada soal soal kita kata hak asasi. So, saya teringat ada satu cendekiawan dia pernah kata, kita sebenarnya dunia yang kita ada hari ini bukan milik kita, tapi kita sebenarnya pinjam daripada anak-anak kita. Setuju. So, pulangkan balik dunia ni dalam keadaan yang sebaiknya. So, bila dalam keadaan pandemik semasa, bila dengan COVID dan sebagainya, bila kita terpaksa memakai pelitup muka dan sebagainya, betapa kita rasa nak sangat kita atmosfera udara yang bersih, tidak ada virus, tidak ada apa-apa. Jadi kalau kita ada kesedaran yang sama, bila kita memakai pelitup muka untuk menyaring supaya tidak ada patogen masuk ke saluran pernafasan kita, tidakkah ini sepatutnya menjentik jiwa kita, terutama bagi para perokok, agar tidak merokok di depan orang lain supaya udara yang dihirup oleh orang lain itu tidak dicemari. Sebab konsepnya adalah sama. Kalau COVID, kita risau virus akan masuk ke paru-paru kita dan akan merosakkan. Dan mengikut kajian WHO dan di peringkat antarabangsa pun, mereka yang merokok akan lebih terdedah kepada risiko jangkitan COVID yang lebih teruk. Kerana dia dalam kita punya dinding paru-paru ni, dia ada satu reseptor yang dipanggil ACE, ACE2, yang mana ACE ni dia lebih terdedah bagi mereka yang perokok. So, mereka ni akan lebih terdedah kepada untuk mendapat jangkitan COVID yang lebih teruk. Dan tabiat merokok ini sendiri, kalau kita nak kata, dia satu tabiat yang bukan sahaja merosakkan diri perokok sebagai perokok primer tapi akan ada secondary smoke, perokok pasif, yang mana mereka yang berada di sekeliling kita yang kita panggil perokok pasif, dan juga dia akan ada third hand smoke. Third hand smoke ni adalah
residu daripada sisa-sisa kimia yang ditinggalkan. Maksudnya selepas, katalah di sini ada perokok sebelum ni setengah jam, kita tak tahu kan, setengah jam sebelum ni, kesan perokok tu masih ada dan mungkin akan ditinggalkan berbulan-bulan pada furniture, pada langsir dan sebagainya. Itu kesan kepada layer ketiga tu dia akan pergi pada layer dan ketiga yang mana kesannya mungkin lebih teruk daripada mereka yang merokok. Maknanya kita kena lihat daripada aspek hak asasi. Jangan fikir sahaja bahawa perokok mempunyai hak asasi untuk merokok, tapi fikirkan kesihatan juga adalah hak asasi, udara bersih juga adalah hak asasi, dan juga bila kita telah mendapat penyakit, mereka yang perokok ke tidak merokok ke, bila perlu dapatkan akses perkhidmatan kesihatan, mereka perlu diberikan hak yang sama. Itu juga haknya. So dan kalau kita tengok dari segi kos bebanan sakit itu mengikut satu kajian yang dijalankan oleh Al-Junid pada tahun 2007. Kos merawat seorang perokok di hospital pada tahun 2004 nilainya hampir 56,000 seorang. Wow, okey. Cik Azrin, kita tinggalkan dulu fakta tersebut. Banyak sekali muka mati kita, tapi sebenarnya kita ingin dapatkan satu bingkisan ini. Ini berkaitan dengan tinjauan kepada orang ramai dan juga satu eksperimen sosial berkenaan dengan hal merokok di tempat awam ni. Kita saksikan terlebih dahulu. Isu merokok di tempat awam bukanlah isu baru, malah kian hangat diperkatakan. Banyak tempat termasuk premis-premis utama, restoran atau gerai sudah semakin rancak dengan amalan tidak sihat ini. Menurut Menteri Kesihatan Malaysia, Khairi Jamaluddin, Kementerian Kesihatan Malaysia sedang mempergiatkan lagi aktiviti penguatkuasaan larangan merokok khususnya selepas peralihan fasa pemulihan negara. Namun, masih ada lagi segelintir masyarakat yang bersikap endah tak endah dengan usaha ini. Baik, sekarang saya berada di Jalan Memandang, Ampang, Selangor, dan seperti mana yang anda lihat di belakang ini merupakan kawasan khusus bagi mereka yang merokok. Satu inisiatif yang sangat baik saya kira kerana ini bagi mengurangkan risiko kepada pencemaran bau dan udara selain daripada mengurangkan risiko kepada mereka yang tidak merokok. Tapi saya ingin membuat sedikit pemerhatian di beberapa lokasi ataupun kawasan tumpuan awam yang lain tentang kesedaran mereka berkenaan dengan larangan merokok di tempat awam. Sepanjang tinjauan dilakukan, kurang dari setengah jam, sudah ada 3 orang yang merokok di kedai makan. Cuba anda bayangkan berapa ramai lagi yang akan melakukan tabiat yang sama di kedai yang beroperasi lebih dari 12 jam sehari. Bagaimana pula dengan ibu bapa yang berhasrat untuk membawa anak-anak ke kedai makan? Ada juga salah seorang daripada pemilik premis yang mengakui kedai mereka adalah kawasan larangan merokok. Ini buktinya. Nak tanya, dekat sini boleh merokok? Boleh rokok tak? Oh, tak boleh. Customer nak kena insal di sini. Sejurus mendengar kenyataan tersebut, saya melihat persekitaran premis berkenaan nyata sekali indah kabar dari rupa. Sisa rokok dilempar begitu sahaja, puntung rokok yang dibuang merata-rata menjadikan persekitaran kaki lima kelihatan sangat kotor. Bagaimana pula dengan pandangan orang ramai berkenaan isu ini? Sebelum ni ada juga tegur, tapi kadang-kadang ini kan macam tempat public, dia orang agak marah lah. Jadi dia orang tak terima lah kalau kita tegur. Dia rasa macam itu hak dia lah. Itu hak dia. Tempat awam tu, kalau tempat tu kawasan larangan merokok, memang tak sepatutnya merokok lah. Kerana mesti ada sebab dia tak benarkan merokok kat situ. Tapi kalau kawasan awam, tetapi boleh merokok, why not? Because I'm a smoker as well. Tapi macam Encik sendiri melihat pada keadaan situasi, kalau ada kanak-kanak di kawasan sekeliling tu macam mana? Walaupun tak ada larangan merokok, tetapi kalau majoritinya adalah orang yang tidak merokok dan ada anak-anak, I think as a smoker we should refrain lah pergi somewhere else lah kalau nak merokok. Because kita we live by the majority kan. So kalau majoriti tak merokok, kita merokok situ, I think it's not fair lah. Kalau nak isap rokok apa semua tu elok isap dekat tempat yang berjauhan sikit lah daripada orang awam kan.
takut ada yang mengandung ke apa kan. Elok lah semua tu. Macam abang sendiri, abang buat macam mana? Saya kalau nak isap vape ke apa ke, saya cari tempat lah, tempat yang okey kan, tak ada orang ke apa, baru saya isap. Baik, berdasarkan maklum balas yang diterima daripada orang ramai, ada yang bersetuju sekiranya tindakan dilakukan ke atas mereka yang melanggar peraturan. Dan bagi mereka yang perokok tegar, mereka beranggapan bahawa tindakan mereka adalah benar, bergantung kepada situasi dan keadaan sekeliling. Walau bagaimanapun, ini semua bergantung kepada sifat kemanusiaan itu sendiri dan bagaimana kita meletakkan diri kita sebagai masyarakat di dalam lingkungan majoriti. Baik, terima kasih Asri atas laporannya. Jelas ianya membuka mata kita lah kan tentang realiti, okey, teorinya, peraturannya memang tak boleh merokok di tempat premis terbuka, tapak awam, perlu ada etikanya. Tapi itulah realitinya tuan-tuan dan puan-puan. Dan Cik Azrin, mungkin juga kita boleh sentuh apabila mengatakan bahawa kita mempunyai hak untuk mendapatkan udara yang bersih. Pastinya dalam situasi ini, jika berdepan dengan kumpulan perokok, agak sukar sebenarnya kita nak jalankan tanggungjawab kita yang punya hak untuk udara bersih ini. Nak menegur itu satu hal. Dari segi caranya, dari segi tindak balas daripada perokok itu sendiri, kita pun takut juga. Kadang-kadang tersalah tegur, boleh menyebabkan situasi ataupun insiden yang lain. Sebab pernah berlaku di Shah Alam sebelum ini. Apabila pengusaha restoran menegur pelanggan dan akhirnya berlaku pergaduhan. Bagaimana adab yang sebetulnya? Sebab kita bukan boleh keluar kompaun pun, Cik Azrin. Betul. Okey, saya suka melihat seperti mana, sebab saya sebagai pengamal dalam bidang promosi kesihatan, yang mana dalam promosi kesihatan kita ada aspek yang mana kita ada advocate dan juga kita seboleh-bolehnya facilitate usaha untuk kita memperkasakan orang awam. Orang awam ni termasuk perokok. Okey. Dan kita melihat perokok ni bukan alien, bukan alien, bukan satu makhluk asing. Dia ada dengan kita, dia adalah ahli keluarga kita, dia kawan kita, dia rakan sekerja kita dan sebagainya. Tapi kena ingat, mereka kena ingat seperti mana Rina sebutkan tadi. Saya suka sebab Rina disuka ulang-ulang mengenai hak bukan perokok untuk udara bersih dan sebagainya. Hak udara bersih bukan hanya untuk mereka yang bukan perokok, malah perokok juga. Sebab dia perlukan udara bersih tu untuk membakar rokok dia. Kan udara kita ada oksigen and nitrogen. Tak boleh terbakar pula. Tak boleh bakar. That's the logical thing. Okay. Tapi bila kita melihat kepada aspek kalau kita menyentuh penguatkuasaan, saya telah berikan analogi tadi yang mana kalau kita letakkan undang-undang sekalipun, dia adalah satu tindakan last resort. Sebab kalau kita berada di jalan raya, takkan kita nak tunggu bila ada polis baru kita nak perlahankan kenderaan kita. Maksudnya dia bergantung pada disiplin diri kita. Okey, yang baru-baru ni saya tertarik sebab semasa di Geneva, semasa Perhimpunan Agung WHO, yang mana Menteri Kesihatan kita Khairy Jamaluddin, dia telah menyentuh bahawa Malaysia akan bergerak ke arah generational endgame, di mana mereka yang lahir tahun 2005 dan ke atas, yang mana tidak pernah terdedah kepada mereka ni dibenarkan untuk membeli rokok dan sebagainya, mereka ni tidak akan dibenarkan sama sekali untuk ni lah. Tetapi mereka yang di luar generation ini masih boleh membeli rokok dan sebagainya lah. Dan berbalik pada itu, pada tahun lepas, pada tahun 2021, pada 11 November, yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita telah melancarkan Agenda Nasional Malaysia Sihat. Yang mana di bawah Agenda Nasional Malaysia Sihat ni juga reflecting kita bergerak dalam fasa pemulihan dan sekarang ni insya-Allah kita akan bergerak ke fasa endemik. So bila berbalik pada fasa endemik, kita nak perkasakan komuniti, kita nak perkasakan orang awam di bawah Agenda Nasional Malaysia Sihat supaya mereka mempunyai kawalan kesihatan kendiri. Sebab bila kita from the pandemic we learn that kita tak boleh menyerahkan penjagaan kesihatan ini bulat-bulat kepada autoriti. Sebab dia berbalik kepada diri kita. Dan sanggupkah kita untuk melihat insiden-insiden di mana hospital kita dipenuhi dengan mereka yang COVID dan sebagainya. So kalau sikap yang sama ada pada diri kita, kita tidak mahu
kita sebagai breadwinner, saya, Hanif, Rina ni breadwinner pada keluarga. Kita ni terjejas. Dan anak-anak kita akan merana di rumah, tidak dapat makan dan sebagainya kerana kita tidak dapat pergi kerja ataupun terlantar di hospital, tidak mendapat kasih sayang seorang bapa dan sebagainya. Jadi itu yang perlu ada dalam diri seorang perokok lah bagi saya. Dan kedua, mereka yang berada di sekeliling perokok, isteri, anak-anak ataupun rakan sekerja, so boleh tegur mereka ni, walaupun ada insiden-insiden tertentu, mungkin segelintir yang diviralkan, yang ditularkan, ada yang ditampar dan sebagainya. Tetapi bagi saya repercussion tu menunjukkan aggressiveness tu adalah pada sikap perokok. Adakah kenapa mereka tidak boleh ditegur? Okay, dan kita cuba beritahu dengan cara yang baik. Sebab tu di dalam kempen Speak Out ni kita telah letakkan tegur dengan cara berhemah, mulakan dengan niat yang betul. Dan niat kita nak berpokok, bang, di sini ada kanak-kanak, di sana ada orang mengandung, orang tua dan sebagainya. Kalau boleh, abang jangan merokok di sini. Tapi kalau masih tidak boleh terima itu kan. Dan yang selain pada itu juga, kita juga sediakan di KKM, kita sediakan saluran untuk orang awam membuat aduan kepada kami, yang mana boleh menggunakan talian 88924530 ataupun boleh juga salurkan aduan kepada 010 8608949. So boleh berhubung dan boleh maklumkan jika berlaku kesalahan-kesalahan ini. Sebab ini kita kata seolah-olah langkah yang terakhir kita maklumkan kalau kita tidak mampu untuk menegur lah. Baik. Itu dia kewajaran sebenarnya untuk menegur mereka ini boleh dilakukan dengan cara yang berhemah. Tapi kalau rasa takut-takut, Hanif, kita telefon sajalah ya. Mengadu je lah. Mengadu sajalah. Azrin, terima kasih banyak. InsyaAllah nanti kita akan panjangkan lagi perbincangan ni.